Kejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis, rakan-rakan KTT yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah, malam ni kita berjumpa lagi selepas beberapa lama saya direhatkan oleh Pani. Dan pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang madu lebah. Seperti apa yang telah kita ketahui bahawa madu lebah ini, dan tak perlu saya jelaskan, terlalu banyak kegunaannya yang sangat baik untuk diri kita. Berbagai beraneka kegunaan untuk kesihatan badan kita. Bahkan dalam Islam sendiri, madu lebah adalah nombor wahid yang banyak mengandungi khasiat yang telah digunakan oleh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Inilah makanan utama beliau. Ianya dapat merangsang minda, berfikir dengan cerdas, menguatkan daya ingatan dan sebagainya. Dan pada hari ini saya bawakan kepada anda 2 botol madu lebah, walaupun tidak penuh. Tetapi tahukah anda bahawa pada hari ini madu lebah, di samping banyak peminatnya, ingat, banyak juga yang menipunya. Menurut kajian, di dalam masyarakat kita di Malaysia ini hanya ada 5% madu lebah di pasaran. Artinya, madu yang banyak di pasaran pada hari ini adalah madu palsu ataupun madu dibuat sendiri. Berbagai kaedah, berbagai teknologi yang mereka gunakan untuk memalsukan madu lebah asli ini. Kenapa? Sebab madu lebah sangat mahal harganya. Madu lebah sangat tinggi kualitinya. Inilah yang menyebabkan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini membuat madu lebah tiruan. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian bahawa madu lebah yang asli akan mendatangkan faedah pada tubuh diri kita. Tetapi sebaliknya, madu yang bukan asli akan mendatangkan berbagai penyakit untuk diri kita. Kenapa? Sebab madu yang tidak asli hanyalah terdiri daripada bahan-bahan yang tidak layak untuk dijadikan madu. Gula merah, tapai, ragi, serbuk penai dan sebagainya. Benda-benda ini adalah semua bahan-bahan yang dilarang dalam pembuatan minuman. Tahukah anda, 2 botol madu yang saya pamerkan ini, 1 madu asli dan 1 lagi madu buatan. Sekilas pandang, anda pasti tidak akan mengetahuinya dengan tepat. Betul tak? Betul. Pernah di antara kita yang membeli madu? Nah, adakah anda yakin dengan madu yang anda beli itu adalah asli? Setahu saya dan pengalaman saya sendiri, saya memang peminat madu. Bila ada orang jual madu, kita tengok, yakin, percaya sikit, beli. Sana ada, kita beli. Ingat, harga yang tinggi bukan menyatakan benda itu asli. Sekarang mereka sudah tahu
Dia kata, kalau kita jual madu ni secara murah, orang tak yakin benda ni adalah asli. Sama juga bila kita pergi ke Petaling Serif beli barang, benda buatan China dikatakan original. Sebab apa? Harganya mahal. Begitu juga dengan ini. Tapi jangan risau, jangan bimbang dan jangan ragu. Saya ada kaedah untuk anda semua, untuk kita berkongsi, untuk menandakan madu yang asli ataupun madu yang palsu. Bagaimana caranya? Banyak. Kita pernah dengar dengan batang mancis kayu, dengan telur, buat jaringan telur setengah masak, dan berbagai-bagai lagi. Bila kita tuang macam ni, macam tu, banyak versinya. Tetapi pada hari ini akan saya tunjukkan kepada anda semua dua kaedah yang sangat berkesan untuk menentukan madu yang asli dan madu yang palsu. Dan saya ulangi, anda semua tidak akan tahu mana madu yang asli dan mana madu yang tak asli. Dan saya sendiri pun tidak tahu, tapi saya ada bagi tanda dekat bawah. Secara mata kasar kita tidak tahu, warna sama, kepekatan sama. Tapi anda yakin satu adalah asli, satu tidak asli. Dan saya tandakan di bawahnya. Saya takut keliru. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda dua cara untuk kita menentukan yang asli ataupun yang tidak asli. 2 gelas air kosong. Cara yang pertama, bila kita melihat, kita ambil madu yang kosong dulu. Bila kita tuang ke dalam air, ia akan larut serta-merta. Boleh kita perhatikan, dia akan larut serta-merta. Larut. Dan kita lihat yang ini pula. Tak tahu. Akan tinggi pula tu kena tahu. Mana yang lebih bertahan? Tak sama. Cuba lihat dekat-dekat. Dekat-dekat. Mana yang lebih bertahan? Itu belum dikacau lagi. Kalau dikacau, ianya akan membentuk satu molekul ataupun satu kelompok. Jika ini dikacau, dia akan larut habis dalam air. Boleh kita lihat nanti. Tengok. Ada nampak perbezaan? Itu yang pertama. Kita tinggalkan ini. Kita boleh lihat nanti. Dan yang kedua, bila madu ini kita tuang dan kita biarkan, Lambat turun tak? mana yang cepat turun dan mana yang lambat turun. Yang keduanya, yang agak berkesan, kita lihat ini madu yang original. Abang-abang. Okey, kita ambil, kita lap. Dan kita ambil pula ini. Mana tadi? Ni. Ya dah ada. Yang jual pun. Ada lokal lah, dia duduk original. Dia yang sangat berkesan ni pakai surat khabar. Oh, hitam je. Ini bersih lah. Tak, dia akan Tekan. okay. Hitam. Kita biarkan sekejap. Kita boleh lihat perbedaannya. Bila kita lihat nanti, kalau kita pakai surat khabar, dia akan meresap kepada surat khabar. Dia akan basah. Tapi sebaliknya, yang original dia akan membentuk satu lilin. Tak bisa lah. Dia akan membentuk lilin, dia akan licin. Sebab apa? Kita tahu madu ni dengan sarang dia tu, dia akan ada lilinnya. Dia ada. Kali ini bila kita biarkan, dia akan tembus sebelah kanan sebab dia basah. Dia mengandungi gula dan air. Saya pun salah ambil kertas, patutnya surat khabar. Itu yang paling senang, yang paling nampak. Tapi ini bila kering nanti, kita akan nampak dia akan licin. Rasa macam mana kita gosok lilin dekat kertas, dia licin kan?
Tapi sebaliknya ini dia akan bergetah. Dia tidak akan boleh kering sebab dia gula. Campuran Ha. Nanti boleh tengok. Okey. Jadi banyak lagi cara-cara untuk menentukan madu yang asli ataupun yang palsu. Ada lagi satu kaedah, kita masukkan dalam peti sejuk. Jika madu yang asli berapa tahun pun dalam peti sejuk dia tidak akan beku. Dia tidak akan beku. Itulah kelebihannya madu. Tetapi bila madu yang bukan asli, dia akan membeku. Tak perlu kita letak di tempat yang keras, yang high pressure tu. Kita letak dekat tempat air biasa pun dia akan jadi beku bila kita tak ambil dalam seminggu. Tapi ini bertahun-tahun pun tidak akan beku. Tapi itu kan kita nak menentukan yang asli dan tak asli makan masa. Kita nak yang segera. Inilah yang segera. Sebab madu ni mulanya saya sendiri pun tidak tahu. Dan kebetulan pada suatu hari itu saya pergi ke Thailand dan saya berjumpa dengan tukang madu asli yang tua dia panjang. Saya tunggu dan lihat dengan mata kepala dan saya menimba sedikit pengalaman dia macam mana saya nak menentukan madu ni asli dan tak asli. Dan dia turunkan inilah dua cara ni yang paling ringkas. Artinya bila kita jumpa dengan orang jual madu, kita boleh test segera. Kalau tak habis sejuk, kita tunggu lagi seminggu kan, 2 minggu. Ini yang segera. Inilah salah satu cara dia. Jadi saya harapkan kepada anda semua berhati-hati. Kita nak mencari obat, jangan dapatkan penyakit. Jangan terpengaruh dengan harga mahal atau murah. Yang penting yang asli. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.